Imam Al-Jatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Dan insya-Allah tuan-tuan ada kitab, kita tengok muka surat 107, hadis yang ke-49. Nabi SAW mengajar doa di dalam sembahyang. Anna Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qala Allah qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa ia bertanya kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkan kepadaku doa untuk aku berdoa akan dengannya di dalam sembahyangku." Sabdanya katakan, "Allahumma inni zalamtu nafsi." Ya Allah, bahwasanya aku telah menganiaya diriku ini sebagai aniaya yang banyak dengan berbuat dosa, dan tiada yang dapat mengampuni dosa itu melainkan Engkau. Sebab itu Engkau ampunilah bagiku sebagai keampunan dari sisi kamu, dan kasihanilah daku kerana bahwasanya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia adalah sahabat Nabi SAW dan juga pak mentua baginda Nabi SAW, kerana anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menikah dengan Nabi SAW. Dia minta satu doa kepada Nabi, "Ajarkan aku satu doa, Alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkan aku satu doa supaya aku dapat berdoa di dalam sembahyang. Sembahyang ni dari segi bahasa maksudnya solat, itu maksudnya doa. Dari segi istilah syaraknya adalah gabungan beberapa perkataan dan perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim bi syara'itin makhsusah. Walaupun sembahyang ini adalah doa, tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia nak tambah lagi doa di dalam sembahyang dia. Maka Nabi SAW ajak pada dia satu doa. Jadi saya harap kita boleh hafalah doa ni untuk menambah kualiti sembahyang kita. Selama ni kita duduk sembahyang dah biasa, cuma bila kita jumpa hadis riwayat Imam Bukhari berkaitan doa ni, kita boleh ambil. Kalau kita ada buku tu, buku wakaf yang di surau, kita boleh tangkap gambar siap-siap. Nanti beberapa kali kita ada ulang-ulang, insya-Allah kita boleh hafal doa ni. Macam mana doa dia? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku ini dengan zalim yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang boleh ampuni dosa aku melainkan Engkau. Faghfirli, ampunilah aku. Maghfiratan min indik, keampunan dari sisi kamu. Warhamni, kasihani aku. Innaka antal ghafurur rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, di mana lokasi nak baca doa ni? Lokasi nak baca doa ni adalah selepas tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Maka kita boleh baca doa ni. Sebenarnya ini bukanlah satu-satu doa yang boleh dibaca selepas daripada tahiyat. Bahkan ini adalah salah satu daripada doa yang boleh dibaca. Bermakna di sini ada banyak doa yang boleh kita baca selepas daripada tahiyat akhir. Doa yang sangat masyhur yang kita semua saya harap kita boleh hafal dah. Doa tu adalah berkaitan
Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang selalu kita baca. Ada satu lagi doa ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini satu doa. Ada lagi doa tak? Ada ustaz. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Banyak doa. Jadi kita nak kumpul semua doa, jadi huru-hara sembahyang kita. Jadi kita satu-satu. Jadi kalau kita tak apa yang tu, kita apa yang ni. Macam mana ustaz? Saya tak ingat. Saya bagi tips yang mudah. Kita mula dengan apa tahu? Nanti balik rumah sehari malam ni, kalau kita ada kitab kat rumah kita, bagus. Kalau kita tak ada kitab kat rumah kita, kita buat apa? Telefon kita tadi tu, kita ambil, bubuh kat bantai, bubuh telefon kita yang kita doa siap-siap dah, nak rotate siap-siap kan, nak bagi kita senang baca kat enlarge ke apa ke, siap-siap letak telefon tu kat sebelah. Fil alamina innaka hamidum majid. Tengok dekat telefon tu, ataupun letak telefon di depan tu, kita boleh baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca masa sembahyang sunat dekat rumah. Saya jangka doa ni tuan-tuan baca, duha baca kat tempat kerja, lepas tu kat malam lagi baca, lagi sembahyang sunat yang kita boleh sembahyang kat rumah kita baca. Saya jangka kurang daripada seminggu kita boleh hafal dengan kepandaian. Saya tengok muka tuan-tuan ni, muka yang IQ 8,000 punya IQ ni. Hak dia ni cerdik tak terkawal dah ni. Jadi tuan-tuan ni mudah lah kan. Kalau lawyer tu dia kena hafal stroke 1, stroke 4, stroke 7 lah kena stroke tu lah. Jadi yang ni senang je doa. Tuan-tuan boleh hafal doa tu. Okey. Boleh ke buah atas tu? Boleh je. Buah telefon kita kan. Cuma jangan orang telefon lah masa kita baca. Masa kita tengah baca tu, isteri calling. Sudah. Lagi kita tunggu dia ni, kita baca lambat. Boleh, tak apalah. Dia calling tu bukan lama pun. Lagi dia berhenti, lagi dia main balik, kita boleh baca. Selain daripada tahiyat akhir, ada satu lagi tempat yang baik untuk kita berdoa. Nama dia sujud. Ketika kita sujud, itu adalah posisi yang paling dekat kita dengan Allah. Fa'akthiru fiha doa. Maka perbanyakkan di situ doa-doa kamu. Jadi dalam semayang ni ada dua lokasi yang kita boleh doa. Paling afdal, paling bagus sujud. Kerana Nabi sendiri mention kata perbanyakkan doa di situ. Adapun lokasi kedua ini diajar oleh Nabi SAW dan banyak hadis-hadis yang sahabat kata kami dengar Nabi baca. Di mana? Di tahiyat akhir. Okey. Di sujud tadi tu kita boleh baca. Kalau kita sembahyang hajat dengan imam, kita biasanya akan sujud terakhir tu kita sujud lama sikit. Jadi tu imam katalah kita ada hajat apa-apa, kita boleh baca dekat situ, kita akan maklum dekat jemaah. Sebenarnya tuan-tuan, sembahyang hajat ada 4 kali sujud. Kita tak sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga tak lama, sujud terakhir je lama. Dan ini menjadi satu kebudayaan pula, budaya kita yang dah lama. Dan kita pun dah salah sangka, kita menyangka bahawa hanya di sujud terakhir kita boleh panjangkan doa. Sebenarnya setiap sujud tu kita boleh panjangkan doa kita. Kerana Nabi tak spesifik kata sujud last je boleh, sujud lain tak boleh. Tak. Mana-mana sujud kita boleh lamakan dia untuk sujud. Habis tu sebab apa kami buat qiyamul lail tu imam last kali boleh buat lama? Sebab dia nak ajak kita je. Dia taklah buat semua lama. Sebab di belakang tu kita ada macam-macam orang. Kalau setiap tu nak lama, mungkin orang jadi berat. Kita nak lama boleh tak? Bila?
Masa kita semayang sendiri kat rumah lah. Jadi kita tahu, kita rasa macam nak pengsan, darah nak keluar ke hidung, nak jadi tak ketahuan lah, kita bangun lah. Jadi kita, ustaz saya tak boleh sujud lama lah, saya tak apa sihat, jadi sujud lama saya jadi pening, saya darah tinggi. Contoh. Betul ke darah tinggi tak sujud lama? Tak tahu kalau tanya doktor. Katalah contoh lah dia ada satu benda darah hidung ke apakah, maka dia boleh tukar. Mungkin sujud tu tak boleh lama sangat, dia tak lama, maka ada option kedua, kita boleh baca lama sikit ke tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir insya-Allah lah, kalau kita tak boleh duduk macam tu sakit kaki, duduk macam biasa tak apa, duduk macam tahiyat awal, kita boleh baca. Lepas daripada kita baca doa ni, kita boleh baca doa kita sendiri. Boleh? Tapi dalam hati. Lama, tahiyat akhir setengah jam. Boleh? Tak apa, kita sembahyang seorang. Yang tak boleh lama kalau kita dengan imam. Kalau kita dengan imam, imam dah bagi salam dah. Imam tu subhanallah, subhanallah, kita tak habis, batal sembahyang kita, terlalu lama sangat. Melainkan kita pisah pada tu imam mufaraqah, tak apa. Kalau kita sembahyang seorang, kita boleh je panjangkan tahiyat tu lama-lama. Jadi apa benda yang kita nak doa ke Allah dalam tahiyat, kita boleh doa. Ini sebahagian daripada kesenangan pada kita bagi orang yang tak boleh sujud lama, terutama orang yang dah berumur. Okey, nombor 2. Katalah tuan-tuan sembahyang hajat dengan imam dekat surau ke masjid ke. Masa kita sembahyang hajat, tu imam tu ada benda apa ke, dia doa lama sangat. Kita hak belakang ni tak boleh tahan dah. Nampak macam tak ketahuan dah. Apa perlu kita buat? Tahan di situ, berusaha tahan sampai berdarah hidung-hidung. Tak perlu macam tu. Masa imam tengah sujud, kita bangun seorang-seorang, tak apa, tak ada masalah. Kerana kita dalam kategori tak sihat. Jangan paksa diri kita sujud, walaupun yalah budak-budak tahfiz ni umur 21, 22, depa sihat elok lah. Kita 62, 52, kita tak apa stabil sangat ni, alignment pun lari dah. Maka kita boleh bangun. Satu rukun lebih pada tu imam tak membatalkan solat, dengan syarat kita tak sihat. Saya saja kan sama juga satu rukun bila ada isu. Contoh, tu imam tu terlalu lama dia sujud, kita pun tak tahu apa jadi pada tu imam tu. Maka orang yang belakang tu imam, dia boleh bangun. Dia bangun seorang dulu. Jangan kata Allah Akbar kuat, dia bangun seorang. Dia tengok apa yang jadi pada tu imam. Pengsan ke, skorpion masuk hidung ke, dia kipas timpa atas kepala dia ke, tak tahu. Dia sengap begitu lama, kat 15 minit kita bangun. Bila kita bangun, kita tengok imam tu nampak macam mungkin dia pengsan ke, dia ada masalah ke, apa kita buat? Kita bangun dulu, kemudian kita bangunkan jemaah. Allahu Akbar, bangunkan jemaah. Jadi semua orang bangun. Sujud sekali, kita lagi sekali sujud. Allah, kita jadi imam terus on the spot. Tak payah minta tauliah jaib pun tak payah. Terus tang tu ya. Allahu Akbar. Lepas tu bangkit sekali lagi. Allahu Akbar. Berdiri dah, semua orang berdiri dah kan. Baru kita langkah. Satu, tapak pun tak apa dah. Janji lebih pada orang. Bila tapak tumit kita depan pada manusia lain, kita jadi imam dah. Jangan sama. Tadi kita duduk saf sama kan. Jadi kita masa sujud tak boleh lah jalan macam Spiderman ke tu. Merangkak betul lah, huduh pula sembahyang betul. Bangkit lagi, langkah setapak tak apa dah. Walaupun tak pergi kat tempat imam, tak apa. Ringkaskan sembahyang kita, pergi tengok tu imam apa jadi. Boleh macam tu? Boleh. Tapi kalaulah tu imam tu berbuih mulut dia, nampak macam terketak-ketak ke tu, apa perlu dibuat? Imam tadi dia sembahyang macam biasa. Jemaah yang ada kat belakang tu 2 orang, lepas sembahyang depa, pip angkat tu imam, bawa keluar kot cermin ni, bawa pergi tengok dia 2 orang. Imam bagi dia teruskan dia. Tapi semua orang pergi haru untuk imam tu. Sembahyang jalan macam biasa. 2 atau 3 manusia ambil uruskan dia. Telefon ambulan ke apa-apa, kerana dia melibatkan nyawa. Walaupun sembahyang kita terlepas. Contoh nak ambil waktu dah, kita nak macam ni dah, alamak macam mana ni, tak apa, pergi ambil dulu, uruskan dia. Nyawa tu, dia ada 5 kan maqasid syariah. Jaga nyawa, harta, keturunan, agama dan 5 tu. Salah satu dia nyawa. Jadi nyawa ni dia besar. Kalau tuan-tuan
darah tinggi, nak pingsan dah, tengah puasa, pergi ke doktor, doktor saya rasa nak pingsan dah, tadi saya dah pingsan dah sekali. Doktor cek, darah tinggi sangat, doktor bagi tahu ubat. Masa tu kita tengah puasa 3:30 petang, wajib buka puasa, tak buka dosa. Kerana menjaga nyawa tu utama. Nanti kita boleh qada balik puasa kita. Jadi benda-benda yang melibatkan nyawa, kalaulah dia nampak macam nampak kritikal, mungkin beberapa orang lagi boleh tolong, yang lain boleh teruskan sembahyang, ringkaskan sembahyang, mungkin kita boleh bantu dia untuk uruskan dia tu. Okey. Jadi balik kita dalam lokasi kita nak doa. Jadi doa ni tuan-tuan dia sangat baik dan bagus. Jadi tuan-tuan hafal untuk upgrade sembahyang kita. Cara saya nak abang tadi tu adalah dengan melihat dan membaca beberapa kali di dalam sembahyang, insya-Allah kita boleh hafal lah nanti insya-Allah. Malam tuan-tuan ada tab pun boleh kan, tab tuan-tuan ada tab besar sikit kat rumah. Masa kita nak sembahyang malam, tuan-tuan cari lokasi yang dekat, macam kita sembahyang sini kiblat, sebelah tu mungkin meja macam almari tinggi gitu kan, kita boleh letak gitu, letak tab kita. Kita nak baca panjang sikit lah, tak hafal, boleh sikit-sikit baca Yasin, boleh letak di depan kita tu. Muka surat pertama kita baca, yes, baca betul. Lepas tu ambil tangan kita, ubah muka surat, tak tangan balik, boleh. Sebab dia pergerakan satu, tak balik, tak ada masalah. Dia tak boleh yang bergerak banyak kali. Lepas tu tak boleh. Setting lah bagi jangan power tu tutup lama, jangan sat-sat lama sikit, 10 minit, 15 minit. Jadi kita baca satu rakaat, sekali kita rukuk, sujud, bangun balik rakaat kedua, buka satu muka surat, baca yang besar sikit. Kalau tuan-tuan rasa telefon saya boleh ustaz, sebab telefon saya boleh flip hak je ni, boleh buka baru macam tu. Okey, tak ada masalah. Kalau takut kecil ni, kita kalau surah yang kita biasa baca tak apalah, macam Yasin sajadah kan, juzuk 30 ke, kita baca start daripada malam tu kita buat qiyam mulai, baca juzuk 30. Letak telefon kita kat bantai, kalau tak ada bantai ke apa-apalah benda yang tinggi sikit kita boleh nampak dekat, satu juzuk kita baca, juzuk 30. Boleh, tak ada masalah. Atau kita dah biasa dah dengan surah Al-Baqarah, juzuk 1 boleh kita baca malam tu, atau setengah juzuk kita baca. Bagus ya tuan-tuan, bila-bila cuti-cuti kan, macam beritahu kat isteri anak-anak semua, hari ni kita bangun awal, pukul 5.15 kita bangun, baca sampai 5.45, dapat 2 rakaat tahajud, tak apa, sekali-sekala. Mula sembahyang hak ringkas, lepas tu bila-bila sekali dah. Kalau takut anak-anak boring yang bapak-bapak panjang baca panjang sangat, kita baca panjang kita. Kalau dengan anak-anak kita baca 2-3 ayat gitu ya. Boleh, tak ada masalah. Pagi-pagi tak ada orang telefon kot. tak ada orang telefon tu, kita boleh baca betul. Itu cara nak upgrade sembahyang kita lah. Selalu duk baca qul Allah tu kan, sekali-sekala up lah sikit. Okey, hadis berikutnya, mengangkat suara ketika selesai sembahyang fardu. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna rafa'a sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa angkat suara dengan zikir ketika manusia keluar daripada sembahyang fardu adalah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat daripada sahabat bahawa mengangkat suara dengan zikir lepas sembahyang, tapi yang demikian itu berlaku tengah-tengah waktu untuk mengajar manusia, atau sifat atau cara zikir bukan mereka berkekalan mengangkat suara dengan zikir pada setiap waktu. Yang demikian imam dan makmum taklah mengetahui keduanya menyembunyikan zikir kecuali beri ajaran. Okey, lepas pada sembahyang, kebiasaannya di tempat kita ni, kita akan istighfar dengan kuat, zikir, sebang pakai mikrofon kita zikir lah. Maka hadis riwayat Ibnu Abbas ni menyebut pada kita bahawa mengangkat suara selepas daripada sembahyang tu memang itu ada di zaman Nabi SAW. Maka apabila kita berzikir dengan kuat sikit, apa yang berlaku adalah, satu, ia adalah sebagai salah satu daripada perkara mudah yang ajak jemaah untuk berwirid. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan semua, kita ada kat masjid, kat surau kita ni betul-betul belajar wirid daripada lepas sembahyang ni,
Ada tak kita pegang buku, duduk kat dinding, hafal Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa minkas salam, Allahumma antas salam, minkas salam. Hafal macam tu ke? Tak. Macam mana kita dapat wirid-wirid yang ma'thur yang diajak oleh Nabi ni? Baca la ilaha illallah la syarikalah tu, baca istighfar, baca Allahumma antas salam, kemudian baca ayatul kursi, baca 33 subhanallah. Di mana kita dapat? Kita dapat berkat kita duduk di surau dan masjid kita masa kita kecil-kecil dulu. Kita duduk belakang, kita dengar orang duk wirid, maka kita pun dapat benda tu free. Dengan tujuan Tok Imam tu dia buat, dia nak ajak kita, kita pun dapatlah benda tu. Maka amalan-amalan wirid ini, kalau kita nak berterusan, orang boleh amalkannya dengan menguatkan suara. Tetapi dia win-win situation lah. Ketika kita melihat ramai orang yang sedang masbuk, dan kita melihat ada jemaah asing yang mereka mai 3-4 orang duduk di situ, yang mereka ni sedang semayang, apa kita buat? Kita perlahankan wirid kita. Jangan terlalu kuat sangat, sehingga kadang-kadang tiang-tiang masjid tu ada speaker yang khusus. Jadi geng hak main lambat 3, 4, 5 orang, motor ke, GrabFood ke, Foodpanda ke, mereka main semayang di situ, ada seorang jadi imam. Jadi bila kita wirid terlalu kuat, subhanallah, subhanallah, semua kuat sangat, menyebabkan orang yang semayang berjemaah di belakang tadi tu, dia tak tahu apa butiran imam dia yang baca pada dia. Tak tahu, dia diam je. Dah amin dah kot. Dia pun tak dah nak amin, sebab dia tak dengar apa yang mereka baca. Jadi kita tengok, bukanlah kita kata buang tu mikrofon, zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bila kita tengok masa semayang, masa semayang, masa dah habis dah semua tu, tak ada orang semayang semua dah, maka kita boleh doa dengan kuatkan sikit suara, dengan tujuan nak ajak orang macam mana doa yang diajak oleh Nabi SAW. Doa tak apa ke kuat. Tadi semayang fardu, semayang fardu kita perlahankan, kerana wirid ni sunat, fardu ni dia wajib, maka kita bagi keutamaan pada fardu. Kalau kita ni semayang, kita ni doa, orang semayang ba'd dia semayang sunat, tak apa. Tak apa tu bukanlah kita khayal, sedikit kuatkan suara, itu tidak menjadi masalah, kerana dia sunat, kita pun sunat. Ustaz, ada orang main semayang maghrib kat masjid, kat surau, ustaz tu duk ceramah, ada forum. Jadi perlukah kita yang forum dan ceramah ni berhentikan forum dan ceramah kita, kerana semayang tu semayang fardu? Jadi kita berhenti sampai dia habis ceramah, kita dia habis semayang, kita sambung balik. Kalau kena masjid tu tepi jalan, sehari dia berhenti balik, sehari dia berhenti balik, sehari dia berhenti balik. Lain dia bagi salam, lepas tu dia bagi salam balik, Assalamualaikum, insya' lah. Dia tak ada nak ceramah. Sebab orang ramai, macam masjid Jalan Baru ni kan, dia masjid tepi jalan, orang semua duk main semayang situ. Maka boleh tak dia teruskan ceramah? Boleh. Kerana apa? Kerana mengajar ni pun wajib. Menuntut ilmu ni fardu juga. Jadi fardu pair dengan fardu hak dia tu, maka tak menjadi masalah. Maka dia carilah satu lokasi, dah hang tahu tengah ceramah, hang carilah lokasi-lokasi yang tak betul dengan mikrofon tu, supaya boleh fokus ke sembahyang. Fokus ke sembahyang. Jadi boleh wirid, tak apa, tak jadi masalah, tapi jangan terlalu kuat. Apabila sudah selesai, semua selesai, maka kita boleh kuatkan suara kita, memberi pengajaran atau cara-cara nak doa pada orang. Kita yang duduk di belakang tu, memang kita biasanya kita tak ambil berat. Sebab apa kita tak ambil berat? Sebab ada orang doa. Tapi bila kita semayang kat rumah masa PKP baru ni, baru kita ambil berat nak jadi, nak macam mana nak baca doa. Sebab apa? Sebab time tu kita kena baca doa. Kita ambil berat. Kalau tidak, tak imam aku amin aku tu, apa tu aku balik. Lepas tu bila kita baca apa, kita jadi gelabah. Macam tu. Maknanya, walaupun selepas daripada sembahyang fardu, mengangkat suara tu ada. Kerana apa? Kerana dengan Nabi SAW mengangkat suara lah,
kita boleh tahu apa wirid nak baca. Sahabat selalu kata, aku dengar Nabi baca macam ni, aku dengar Nabi baca macam ni, aku dengar Nabi baca macam ni. Macam mana sahabat boleh tahu kalau Nabi tak baca dengan kuat? Bila dibaca dengan kuat, itu maknanya seorang imam ni dia kena hikmah dalam berdakwah. Dia bukanlah dakwah ni dia macam fleksibel. Dia tak terlalu ketat sangat, dia tak terlalu longgar sangat. Dia tengok situasi. Dengan dia ni kita jalan macam tu. Dengan orang baru kita cara dakwah dia macam tu. Dengan orang dah lama cara dakwah kita macam tu. Maka kita jadi orang yang hikmah lah dalam berdakwah. Macam tuan-tuan kalau tengok Qatar dalam Piala Dunia, dia pandai lah dakwah dia tu. Dia bukan ceramah duduk kat stadium tu ceramah suruh orang masuk Islam, tak. Dia suruh orang masuk Islam dan bagi fahaman tentang Islam dengan dia promosi akhlak yang baik dengan orang. Qatar ni tak pernah negara Islam jadi tuan rumah untuk bola. Kat 90 tahun dah bola ni tak pernah jadi. Nak boleh ke dapat ke Qatar ni, kena fight dengan 5 negara, US, Australia, Korea, Jepun. Dengan Qatar lah boleh kat Qatar. 5 negara ni dia. Tapi Qatar ni dia bila dapat dia tak sia-siakan peluang, dia guna sungguh-sungguh peluang dia tu. Apa dia buat? Dia bawa Islam. Tak pernah orang fikir dalam dunia ni opening ceremony untuk World Cup tak pernah ada dengan baca Quran. Dia pun tak fikir, alamak Islamik sangatlah kita ni. Nak buat Quran-Quran ni tak payahlah, buat Quran biasa-biasa je lah. Buat macam selawat-selawat tak. Dia buat Quran tu. Budak tu kan, yang separuh badan tu, budak muda tu, mai duduk baca Quran, baca suara dia pun sedap. Ada budak-budak duduk di situ. Salah satu daripada promosi Islam. Dan dia ayat yang dia baca tu pun berkaitan dengan persaudaraan. Maknanya dia nak abang kata Islam ni bukan sembahyang puasa 5 waktu je, dia lebih pada tu. Dan dia tak bagi orang minum arak. Tu dia tegas. Arak tak boleh. Tak boleh masuk arak dalam stadium. Hampa tengok bola ke, hampa tengok arak. Hampa nak minum arak. Minum arak balik hotel. Tu sendiri. Tu hampa yang pasal. Tapi hampa duduk di stadium, hampa tengok bola, tengok je bola. Mula-mula orang bising. Mula-mula okey je, orang boleh terima. LGBT tak boleh. Siapa pun tak boleh. Tak boleh. Tak bagi ya. Keeper Jerman pakai tu kan, One Love tu, armband tu. Bukan yang marah tu tahu siapa? Linesman. Bukan polis ke apa, bukan pengarah stadium ke apa. Maksudnya linesman pun dia faham tak boleh. Dia pergi, dia suruh buka sekarang tu tengok. Kapten Jerman tulis tu dia tak boleh mendarat dekat airport rasmi. Dia suruh mendarat kat airport Chokia hak lainnya. Maknanya kami tak layan. Kalau hang tak mengikut peraturan kami tak melayan. Dia tu budak, bukan budak lah, orang US kan, pakai baju ada LGBT. Dia tangkap dia, polis tangkap dia. Dia ada masa 48 jam untuk meninggalkan Qatar. Bukan meninggalkan stadium, meninggalkan Qatar. Hang video kami tak mau tengok, terus buka hang tu di sebelah tu. Dan dia tegas untuk benda benda yang Allah tak bagi, dia tegas. Untuk benda yang dakwah, dia hikmah. Dia bubuh kat situ apa? Cetak banner besar-besar tu, dia buat hadis. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap baik itu adalah charity. Senyum tu sedekah. Adalah benda-benda hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kasih sayang. Hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Islam ni dia bukanlah agama yang dia universal, dia baik. Apa sifat baik yang ada pada Islam? Buat sedekah, senyum, persaudaraan. Kamu takkan masuk syurga selagi kamu tak berkasih sayang. Kamu tak berkasih sayang selagi kamu tak bagi salam pada orang yang kamu kenal dan tak kenal. Dia promosi Islam dalam versi-versi macam tu lah. Lepas tu dalam hotel tu ada barcode, boleh scan. Apa saja bab Islam anda tak tahu. Nikah, Nabi nikah ramai ke, Nabi nikah budak-budak ke, Islam bom orang ke, apa hang tak faham bab Islam ni apa? Sebab apa tak boleh makan khinzir ke, sebab apa tak boleh belah babi ke, anjing ke, sebab apa? Hang scan,
dan 2000 penceramah yang fasih dalam pelbagai bahasa-bahasa utama dunia, termasuk Perancis, termasuk bahasa-bahasa apa-apalah, English ke Itali ke yang dunia ni, dia letak, dia scan. Dan mereka ni pula, apps tu bila dilancarkan 2-3 hari lepas pada dilancar tu, hampir 500,000 orang masuk. Sebab apa ramai sangat? Sebab mereka tangkap gambar apps tu, mereka hantar pergi kat kampung mereka, WhatsApp kampung Brazil, Ecuador, Australia, Jepun, mereka hantar pergi sana. Jadi orang kampung dia pula pakai duk scan masuk macam-macam nak tanya about Islam tu lah. 2-3 hari dilancarkan, alhamdulillah tuan-tuan, 500 orang masuk Islam. Saya tak tahulah, saya rasa sampai kot tuan-tuan, satu family Brazil masuk Islam, ada seorang masuk Islam, ada 2-3 orang masuk Islam, ada mereka duduk makan di kedai Arab tu, mereka kata kami seronok main di sini. Sebab selama ni apa yang kami faham about Islam, tapi bila kami main Qatar tu 360 darjah berbeza. Kami faham tempat kami Islam bom orang, Islam bunuh orang, Islam suka tembak orang. Tapi bila kami main sini tak ada apa, kami seronok, kami duduk tepi-tepi jalan, dia bagi kurma kat kami, dia bagi ayam teh daripada kat kami. Kami pergi mana kedai pun kami tak kenal pun, kami disapa dengan baik, kami kasih sayang, orang baik dengan kami. Kami tak rasa tak selesa duduk sini. Asal orang kami nak main, kami takut juga kalau mati ke apa ke. Berbeza lah. Dan dakwah dia tu sangat profesional. Ada beberapa artis, mereka punya YouTuber, influencer mereka lah, mereka tengok masjid-masjid yang viral tu, mereka pergi. Dan tu imam tu bagus, dia panggil dia, mai masuk. Dia kata, aku artis, aku gereja pun aku tak pernah masuk, aku tak pernah pergi ikut gereja, aku main sini nak buat konten je. Tapi dia panggil kami masuk, dia bawa kami sampai tempat imam, macam mana semayang, khutbah, wudu, dia cerita kat kami, dia bagi buku kami, bagi pamphlet kat kami bab Islam. Dia kata, lain lah kami dapat terima tu. Dia bawa satu cara yang luar biasa. Dan lebih power daripada tu, tengah orang main bola ni, dia boleh buat kering berhenti ke masa azan. Tengah dia main, orang Pulau Pinang kata buat kering kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti, stop azan dulu. Dia cari muazzin yang suara sedap-sedap ni, bubuh kat masjid, kat stadium, PA system, radio, stadium semua. Habis la ilaha illallah, ni sambung balik. Sembahyang Jumaat dia buat tengah tu. Ambil pasal apa, tunggu kan, apa nak video kan, apa nak viral kan, apa kan, tengah-tengah padang dia buat sembahyang Jumaat. Dia nak, bagi saya ada 3 benda lah. Satu, dia sebenarnya nak tunjuk kat negara-negara Arab yang kaya, terutama Saudi, hampa ada banyak benda kelebihan kat hampa. Satu dunia mai kat hampa. Kami ni nak boleh dapat orang mai Piala Dunia ni, jenuh berebut dengan orang boleh dapat. Hampa ni Allah takdir memang orang mai ke dunia, dan yang mai tu semua Islam. Yang mai kat aku kafir. Kalau aku boleh perkenal Islam untuk orang bukan Islam, sampai mereka rasa selesa dengan dakwah aku, berapa hang Saudi hang tak boleh buat? Berapa hang nak Riyadh tu, hang nak macam nak moden sampai nak ikut cakap Yahudi Israel dekat situ? Sebab apa? Sebab apa hang nak suruh slow azan dekat masjid, hang bawa konsert, hang buka kuat-kuat? Sebab apa hang boleh buat Halloween? Sebab apa hang panggil artis-artis barat pakai seluar pendek sambil menari, buat merepek-merepek? Aku buat opening ceremony baca Quran, okey je. Seluruh dunia buat tayangan. Ada beberapa negara yang boycott, tak mau ambil, itu minor je. Tapi majority semua dia ambil je aku. Kita ada duit, kita guna untuk Islam. Kita ada kemasyhuran, kita guna untuk Islam. Itu Qatar nak abang. Nombor 2, yang siapa pun tak pernah terfikir dalam dunia, macam mana nak dakwah melalui sukan. Mungkin orang semua ingat bola biasa tu lah. Tapi Qatar fikir macam mana bola dia nak jadi Islam juga. Dia buat Islam betul. Jadi kreatifnya, dakwahnya si Qatar tadi tu. Jadi kita tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Qatar ada kemewahan, kesenangan. Jadi dia guna untuk Islam. Jadi kita masing-masing yang ada dekat sini, semua kita ada masing-masing ada kelebihan masing-masing. Ada yang kerja kerajaan, ada yang penjawat awam, ada yang swasta, ada yang kerja sendiri, ada yang grab food. Apa saja bidang kerja kita, kita jadi duta Islam. Kita bawa Islam dalam pekerjaan kita, akhlak lah kita. Orang tak kata kita, orang akan kata Islam. Terutama bila dan Muslim. Dan Muslim tak tahu kita main kuliah, dia tak tahu. Kita duduk di rumah wirid 1000 kali, orang bukan Islam dia tak tahu. Kita puasa, dia tak tahu. Setiap Khamis kita puasa, Isnin Khamis.
dia tak akan tahu. Melainkan dia ajak kita makan baru kita tahu. Kita punya qiyamulai malam dia tak tahu. Dia tahu perangai kita elok lah. Kalau kita perangai elok, itu dia sebagai dakwah untuk dia. Maka kita jadilah duta-duta Islam dalam apa kelebihan yang kita ada. Kita pandai buat komputer, guna komputer tu untuk Islam. Kita pandai grafik, guna grafik untuk Islam. Kita pandai repair kereta, repair motor, repair apa-apa, ada wiring pandai, guna untuk Islam. Tuan-tuan tahu Nabi Yusuf, dia pandai tafsir mimpi. Ayat 36, 37, 38, 39, 40, 41. 36, 37, 38, 39, 40, 41. 6 ayat cerita tentang Nabi Yusuf masuk penjara, dan mereka cerita pasal penjara, dan tafsiran mimpi tu habis dia ayat ke-41. Tahu tak, daripada ayat 36, 37, 38, 39, 40, kelima-lima ayat ini tidak mentafsirkan mimpi. Apa dia buat? Nabi Yusuf buat, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, masuk dua orang dalam penjara sama sel dengan Nabi Yusuf. Masa tu Nabi Yusuf ada dah. Kemudian dia masuk. Bila dia tengok Nabi Yusuf, depa pun cerita mimpi depa. Wahai brother, kami tengok hang ni macam orang baik. Cerita. Di hujung ayat depa kata apa? Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Boleh tak hang tafsir kat kami mimpi? Sebab kami tengok hang ni macam orang baik-baik lah. Macam orang baik. Sebab kami kenal orang jahat macam mana. Orang jahat ni muka je kami, muka macam rumah. Kami ada grup WhatsApp muka budak jahat. Tak ada seorang macam hang, tak ada. Muka baik-baik macam hang, tak ada. Kami tak ada satu benda yang pelik yang berlaku kat hang sehingga hang terpaksa duduk dalam penjara. Mesti ada orang buat naya kat hang. Tapi hang boleh tafsir mimpi kami. Nabi Yusuf AS, dia guna kelebihan tafsir mimpi yang ada pada dia untuk dakwah. Dia tak cerita mimpi lagi. Dia cerita bab akidah, dia cerita bab ketuhanan. Jangan sembah selain pada Allah, jom kita sembah Allah. Ya sahibahi sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar. Wahai member penjara aku, Tuhan berlambak yang hamba duk sembah tu baik ke? Allah yang satu dan esa dan perkasa itu lebih baik ke? Dia cerita bab Islam, dia cerita bab akidah. Allah, jangan syirik, sembah Allah, 5 ayat. Kemudian baru dia main nombor 6, dia cerita mimpi. Tapi dia cerita versi kualiti. Sebab tu Nabi Yusuf bila dia cakap bab Islam, dia bawa kualiti. Apa kualiti dia? Dia kata, aku boleh tafsir kat hangpa mimpi sebelum sat lagi makanan kita nak main dah. Sebelum makanan main, aku beritahu kat hangpa. Depa ni baru first time main. Depa pun tak tahu perjalanan macam mana semua. Tapi kata-kata Nabi Yusuf tu tepat, dia boleh habaq satu benda, sebentar lagi makanan pun sampai. Dulu mereka bawa makanan pi dekat penjara, tak tahulah. Mungkin mereka melihat Nabi Yusuf ni tak salah, jadi mereka tak mau bagi dia keluar, mereka hantar makanan. Sebab dia tahu dia tu adalah orang yang betul, sebab dia aniaya. Tak tahulah apa kes, tak tahu sistem penjara dulu. Cuma dia kualiti. Jadi bila kita cakap bab Islam, kita cakap kualiti ya. Sebab tu Qatar, bila dia cerita bab Islam, dia tak cerita bodoh gitu ya. Dia kualiti. Apa dia buat? Stadium tu panas. Sekarang musim panas kan. Dia cuaca panas tu, dia macam sedut cuaca panas tu, dia suling ayak tu masuk dalam tempat yang sejuk balik. Dia keluar di kaki-kaki dia tu jadi sejuk. Dia taklah aircon, tapi dia selesa. Jadi orang duk tengok bola tu, dia tak rasa panas menitik-nitik, dia rasa macam dalam benda terbuka. Dia bukan macam kita tertutup. Dia ada rasa sejuk dan selesa duduk di situ. Aku tak cerita bab Islam, tapi aku buat nanya kat hangpa tau. Aku cerita bab Islam, aku cerita kualiti kat hangpa. Maka kita bila cerita bab Islam, kenalah kualiti, terutama tempat kerja kita. Jangan buat baiklah apa yang kita boleh buat. Paling-paling tak ada senyum kat orang, paling-paling tak ada kita khidmat apa lebih kurang boleh tolong. Itu semua sebenarnya kita katakan sebahagian daripada duta kecil Islam. Saya ceritakan tentang satu kisah sebelum kita tutup kuliah kita. Mungkin saya pernah cerita ke tak ingat lah. Dekat sekolah saya ada seorang budak darjah 6. Budak ni masa bulan puasa, saya pasang CD Masyari Rashid tu dekat surau.
Jadi budak ni setiap kali lalu kat depan saya tu, dia macam hafal tau. Amma yatasaalun dia boleh baca, Abasa dia boleh baca, Wailul lil mutaffifin, dia macam mulut tu kumat kami. Saya panggil dia, saya kata hafal. Kamu ustaz tengok semua surah kamu boleh hafal, kamu hafal ke? Tak, dia kata. Tu macam mana kamu tahu? Dia kata pakcik van saya pasang CD sama macam ustaz dalam van. Jadi saya main sekolah hari saya boleh ingat surah tu dia. Pakcik tu memang saya hebat, dia inspirasi ya tuan-tuan. Tak jauh pun macam daripada kedai nasi kandang kita kat depan tu, Astana, Astaka tu kan, sampai sini ya, flat dekat situ, sekolah kat surau kita ni. Mungkin dia nak ambil budak-budak 15-20 minit sampai. Tapi dia bukan ustaz, dia bukan tok guru, dia bukan tok syekh, dia bukan khatib. Tapi dia fikir macam mana aku biasa bawa van budak-budak sekolah dalam waktu yang singkat, macam mana aku nak bawa Islam kat budak-budak ni. Dia fikir tu, boha CD. Mungkin niat dia tu baik, Allah terima. Walaupun dia pendek, budak-budak kecil, otak dia tak banyak semak sangat, Quran ni dia masuk. Dia ingat 70% lah budak tu boleh hafal. Budak-budak naik dengan dia semua, pakcik-pakcik naik dengan pakcik tu semua dia boleh hafal. Saya kata Masya Allah, pakcik ni hebat. Walaupun dia tak ustaz, tapi dia fikir macam mana nak sumbat Islam dalam kerja dia. Tempat kerja kita ada macam-macam benda kita boleh buat untuk bawa Islam. Jangan bawa imej buruk pasal Islam. Kita tipu kerja, tipu klaim, murung orang, ambil cuti, penipu, tak MC kata MC, dia pergi berjalan pergi mana ke dengan family, tak abang betul macam lah, mileage tipu lah, kalau keluarga pukul isteri lah, buat naya ke isteri lah, pukul anak lah, macam lah apa-apa benda yang dah kita tak buat baik-baik Islam, kita bawa imej yang buruk pula, faham? Baik Islam. Maka pastikan diri kita menjadi inspirasi daripada qatar tadi tu. Maka kita jadikan diri kita sebagai duta-duta kecil untuk sebarkan Islam dalam bidang yang kita ada. Saya selalu bagi contoh, ada tukang masak, ada makanan tu viral daripada luar negara, tapi makanan tu kena buat Arab baru dia boleh. Sebab dia menu dia jadi buat Arab. Kita chef, kita pandai, kita ambil makanan tu, kita tengok dia buat, cuba buat macam ni, okey, apa aku boleh buat untuk gantikan Arab. Dia pun try, weh, lebih cantik lah makanan ni pun sedap, bagi orang try. Okey, ini makanan yang sama aku buat tapi tanpa Arab. Kita viralkan pula video tu, jadi orang taklah terpengaruh dengan benda-benda tu. Contoh, bila hang chef lah, kalau kita ada bidang-bidang kita buat apa yang kita boleh buat untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita tengok hadis yang ke-51, tiap-tiap seseorang bertanggungjawab di atas apa yang ditanggungnya. Kemudian Nabi SAW segera sembahyang di waktu sejuk, masuk ke masjid sedang imam berkhutbah. Kemarau di zaman Nabi SAW. Okey, itu semua kita jumpa dalam siri akan datang. Ya. Ada dua soalan. Yang pertama, kita dudukkan tahiyat akhir sama ada dalam semayang ataupun di luar semayang. Ada mengatakan haram tangan kita letak macam ni, ada mengatakan makruh. Jadi yang mana satu kita nak mengikut. Dan yang kedua, sama ada ceramah fardu ain ataupun ceramah biasa, jenazah sampai, adakah kita nak dahulukan semua jenazah ataupun kita teruskan ceramah umum ke ceramah. Okey. Untuk tahiyat akhir, sunnahnya kita duduk, kita tak letakkan tangan kita, kita tahan dengan badan. Tapi andai sekiranya kita ni ada keuzuran, kita tak mampu stabilkan badan kita, kita nak duduk macam tawarruk macam tu, tapi kita tak mampu nak stabil badan, kita letak tangan kita. Meletakkan tangan ketika kita agak tidak stabil badan kita, tak wasiat lah, itu tak apa. Yang makruhnya tanpa sebab, saja-saja duduk tahiyat akhir kita letak macam tu, makruh. Dia taklah hukum dia haram, dia hukum dia makruh. Maka kalaulah kita ni tak sihat, kita tak mesti duduk tawarruk macam tu. Duduk macam tahiyat awal pun tak apa, kerana duduk macam tu dia syarat dia duduk. Kalau kita duduk tawarruk yang tahiyat akhir yang herot badan tu,
dapat pahala sunat. Tapi kalau kita sakit, kita tak duduk ihram gitu, kita duduk macam tahiyat awal, kita still dapat pahala. Kerana kita sakit, kita tak boleh duduk macam tu, kita duduk macam biasa, Allah bagi juga nilai pahala kita. Macam kita sebenarnya duduk atas kursi lah. Kita sakit bukan kita request ke Allah. Maka pahala kita sembahyang duduk dengan keadaan kita sakit sama macam pahala berdiri. Kerana ini usaha kita nak sembahyang walaupun dalam keadaan kita tak sihat. Jadi kita usaha. Tapi kita sengaja-ngaja sembahyang, kita letak betul, baru kita kurang pahala. Dia menyalahi sembahyang yang diajak oleh Nabi SAW. Adapun sembahyang jenazah, untuk kita sedang ceramah ke kuliah dan sebagainya, tengok waktu. Contoh, kalaulah kita tengah kuliah maghrib, maka kebiasaannya kita akan isyak kita berhenti. Sebab apa isyak kita berhenti? Sebab isyak orang ramai akan mai sembahyang. Jadi peluang untuk jemaah tu dapat lebih ramai sembahyang ketika betul-betul kita berhenti untuk solat isyak. Tapi kalau jemaah jenazah tu sampai azan pukul 7.05 contoh, jenazah sampai 7.45, jenazah dah ada, dan waktu kita nak tunggu lepas isyak tu dia lambat pula, mai dia waktu sembahyang maghrib, terus kita buat apa? Sembahyang jenazah terus, baru kita kuliah. Jadi masa kita kuliah, pengebumian jenazah boleh diteruskan. Tapi kalau dia hampir-hampir waktu isyak, kita tunggu isyak. Tu kalau program malam. Kalau dia melibatkan forum, tempoh yang panjang, nak habis lambat, maka berhentikan dulu forum kita, buat sembahyang jenazah dulu, hantarkan jenazah, kita terus program. Saya pernah juga kuliah duha, jenazah sampai, maka saya berhenti. Kerana kuliah duha tu dia panjang, nak tunggu habis, orang nak kebumi jenazah, dan tak ada satu waktu sembahyang yang akan menyebabkan orang ramai. Waktu sembahyang Zuhur lambat, sekarang baru 10.30. Maka pengerusi mai dia kata, Ustaz, ada jenazah. Saya kata okey, jom kita semua bangun, siapa tak ada wuduk pergi ambil, kita solat sama-sama jenazah ni, kemudian kita hantar jenazah tu, kita teruskan program kita. Tengok waktu mana jenazah sampai. Dia bagusnya kalau kita sempat untuk ada peluang tunggu solat waktu mana-mana, kita dapatlah orang ramai sikit sembahyang. Kalau boleh sembahyang Jumaat, itu lebih baik. Tapi kalau jenazah dah siap 8 pagi, tak payahlah tunggu, tak apalah, janji meninggal Jumaat pun bagus dah. Kita nak tunggu sembahyang Jumaat, itu rezeki masing-masing lah. Kadang-kadang pukul 10 janji nak mandi dah, tapi tak boleh main. Sebab apa? Van rosak lah, apa menyebabkan jadi drag masa dah 11.30 dah, 12 dah. Maka sembahyang, katanya tak apalah, kita sembahyang lepas Jumaat lah, nak boleh ramai sikit orang. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Lebih ramai doa pada jenazah tu lebih bagus. Kalau ada rezeki atau peluang untuk simpan selepas sembahyang, mana-mana sembahyang fardu, lebih baik. Kalau tempoh dia panjang, kita sembahyang awal. Kalau kita tengah program macam sahabat tadi tu, kita tengok waktu dia lah. Kalau kita macam baru bagi salam, jenazah sampai, boleh kita utamakan sembahyang dulu, sebab nak tunggu lama kan. Kalau mereka kata tak apalah Ustaz ceramah dulu, waris pun boleh bagi panduan kat kita juga. Macam tu. Wallahualam. Ni tuan-tuan, puan-puan ada soalan? Muslimat di balik tabir tu? Tak ada. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa radina wa rida 'anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.